Mereka sekali lagi nampak perempuan yang sama berdiri di tepi jalan. Baiklah guys, video kali ini saya ingin kongsikan kisah dua orang pemuda iaitu Salim dan Abu. Mereka ni cuti semester universiti. So mereka dapat jemputan perkahwinan daripada rakan mereka. Dan perkahwinan tu diadakan di Selama Perak. Jadi mereka nekat untuk pergi ke tempat perkahwinan kawan mereka sebab sudah lama mereka tidak jumpa dengan kawan mereka tu. So mereka mengambil keputusan untuk ke Selama Perak untuk ke perkahwinan kawannya. So mereka mengambil jalan untuk memandu kereta dari Kuala Lumpur ke Selama Perak pada waktu malam, kerana pada waktu malam kereta kurang jam. Jadi mereka dengar kata kawan-kawan mereka, orang kata kalau mau cepat sikit sampai dan jimat perjalanan, guna jalan Bukit Merah. Tapi kawan-kawan mereka galakkan jalan pada waktu siang, jangan malam lah. Tapi oleh kerana sudah mereka jalan malam, mereka pun bedal siap lah ya, jadi si Abu yang cadangkan, dia cakap, Salim, apa kata kita pergi Selama tu, kita lalu Bukit Merah. Jadi si Salim ni pun yang anda kisahlah, lantak lah, tapi aku dengar orang cakap jalan tu sunyi. Biarlah, yang penting cepat sampai dan kurang jam, sebab sekarang ni cuti perayaan. Jadi mereka pun tak kisahlah. Jadi sampai di tol, mereka pun tak tahu di mana jalan Bukit Merah ni. Jadi sampai di tol, orang tanya lah kakak yang jaga tol tu. Dia cakap, kak, di mana kalau nak lalu ikut Bukit Merah? Kakak tu pun cerita lah, kau lalu ikut jalan sebelah kiri, lalu sana lah. Dia cakap, kamu nak lalu sana kah? Kakak tu cakap lah. Dia cakap, si Salim cakap, iya kak. Hati-hatilah, sebab tempat tu keras sedikit. Wah, jadi si Salim dengan si Abu ni lain macam sudah, ya, macam pucat. Tapi mereka mau cepat sampai, lantaklah. Jadi mereka pun melalui jalan tersebut. Dan guys, jalan tu dikatakan agak sunyi dan lampu jalan pun kurang. Dijadikan cerita, mereka sudah macam tidak sedap hati, terutama si Salim lah. Tapi mereka hanya mendiamkan diri, buat konon-konon berani. Ego konon-konon nampak macam berani, nampak cool. Tapi dua-dua senyap. Jadi lama-kelamaan kiri kanan mereka dikelilingi hutan. Sudah tidak nampak perkampungan ataupun lampu jalan. Ya, sampai satu masa mereka rasa perjalanan mereka di tempat yang sama. So si Salim macam sudah pelik. Dan dia bagi tahu rakannya, Bu, dia cakap kan, kau tak pelik kan, macam jalan ni kita rasa di tempat yang sama, macam di sini juga. Ya, aku pun perasan, bilang si Abu. Aduh, dia cakap kan, jangan-jangan kita ni sudah sesat, ya. Jadi si Salim dia cakap, relax lah, bawa tak tahu. Terus saja perjalanan, ikut je jalan ni. Jadi diorang fokuslah perjalanan. Tidak lama kemudian mereka ternampak ada seorang perempuan berbaju kurung putih, rambut panjang di tepi jalan. Seorang terkejutlah, tiba-tiba malam ada perempuan di tepi jalan. Jadi si Salim cakap, Bu, kau nampak ke apa yang ku nampak? Nampak, dia cakap. Tu perempuan tu tepi jalan. Kau jangan tumpang, dia cakap. Ada kampung di sini kan. Aku nak sedap hati ni. Laju. Jadi si Salim dan si Abu tidak pedulikan perempuan di tepi jalan tu. Dia hanya berdiri macam tidak buat apa-apa. Jadi mereka sudah tidak sedap hati. Jadi mereka teruskan perjalanan. Ya, tapi si Salim sudah macam yang berdebar dengan si Abu kan, macam tak fokus ada orang. Muka orang cuak sudah. Guys, bila mereka jalan lagi ke depan, mereka sekali lagi nampak perempuan yang sama berdiri di tepi jalan. Si Salim dan si Abu pun yang astagfirullahalazim. Ini betul penunggu ni. Apa sal pula dia masih ada di situ tu? Diorang terkejut lah. Dan guys, kali ni ketika diorang lalu, sekilas pandang lah diorang nampak muka perempuan tu tengah senyum.
Meremang bulu roma si Abu dengan si Salim. Si Salim sudah mulai menangis. Si Abu pun jadi, jangan aku menangis. Kalau aku menangis aku lagi takut nih. Baliklah kita pusing Newton baliklah. Gila kau mau pusing lagi. Kita bertembung lagi dengan benda tu. Terus jalan lah. Jadi si Abu melajukan pemanduan dia. Dan guys, sekali lagi mereka bertembung dengan perempuan yang sama di tepi jalan sambil tersenyum. Dan si Salim makin kuat menangisnya. Abu, apa tu Abu? Astagfirullahaladzim, menang si Abu. Jadi si Abu lalu, dan kali ni si Abu yang baca doa, ya, baca doa istighfar banyak-banyak, baca doa bismillahirrahmanirrahim. Tapi diorang punya ayat tunggang langgang. Kemudian dia Salim, kau bacalah kul 3 kul ke apakah, Al-Fatihah ke, kau bacalah. Si Salim sudah macam terkunci mulutnya untuk baca doa. Jadi mereka teruskan juga perjalanan dengan tidak selesai. Si Abu ni kaki dia sudah bergetar-getar, ya, sebab mereka berada di jalan yang sama dan melihat, ya, perempuan berbaju putih rambut panjang sedang tersenyum di tepi jalan. Dan guys, kali ni bukan lagi di tepi jalan, tapi perempuan tu berada di tengah jalan menghalang mereka untuk jalan. Kali ni si Abu sudah tidak boleh buat apa. Salim, dia di tengah-tengah jalan, macam mana ni? Kita mau langgar ke macam mana ni? Belum cakap, menangis. Si Salim sudahlah penakut kan. Si Abu dia cakap, aku tak pedulilah apa yang dia cakapkan, daripada kita terperangkap di sini. Aku langgar sialah. Dia teriak takbir, Allahu Akbar. Dia pergi langgar. Dan mereka tidak tahu sama ada orang langgar orang kah, langgar hantu kah. Si Abu dan selepas saja daripada tu, benda tu tidak ada lagi dan mereka jumpa jalan keluar, ya. Dan akhirnya mereka sampai di Selama Perak dan pergi ke homestay yang mereka tinggal. Dan lepas tu guys, ya, mereka tanya penduduk-penduduk kampung situ dan orang-orang situ, kawan-kawan mereka beritahu memang kawasan tu sangat keras. Bukan mereka saja yang diganggu, tapi ramai sudah orang yang diganggu. Dan semenjak hari itu, dan mereka tidak mahu lagi lalu di kawasan Bukit Merah. Guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Zaim. Mereka ni cuti, macam cuti semester begitulah, ya, cuti semester. Jadi ada beberapa minggu lah. Jadi si Zaim ni tukar angin lah, tak mau balik rumah. Dia mau ikut kawan dia. Jadi kebetulan si Apih ni, ya, dia bawa lah si Zaim dengan si Zarul ni untuk balik ke kampungnya. Dia cakap di kampungnya ada rumah tok ayah dia. Jadi tok ayah dia tiada di rumah. Jadi jom Lengah pergi kampungku, kita tengok suasana kampung. Dia cakap okey lah, dia cakap kan. Dan kampungnya tu terletak di mana tadi dia? Tidak ada dinyatakan berada di sini lah, tapi kampung tu terletak di kawasan kampung lah. So mereka pun pergilah. Jadi si Zaim ni lah yang memandu, sebab dia yang ada kereta. Dan bila sampai ke kampung tu guys, memang sangat kampung. Laluannya hanya satu laluan saja. Dan memang kecil lah kampung tu, ya. Si Zaim ni sudah macam yang kecil kampung ni, ya. Tapi si Apih ni bawa tak tahulah. Memang inilah baru namanya suasana kampung. Jadi mereka sampai di rumah tok ayah si Apih ni lebih kurang malam. Jadi orang pun macam mau solat maghrib lah, ya, cepat-cepat. Dan bila sampai rumah tu, rumah tu memang rumah yang klasik, ya, klasik Melayu lah. Rumah kayu, dan bilik mandi dia guna air kola, ada air perigi. Kalau pijak kayu rumah tu yang bunyi dengar lah, ya, dengar. Jadi si Zaim ni pun ambil uduk sembahyang lah, sembahyang maghrib. Jadi semula si Zaim, Syafi dengan si Zarul ni habis sembahyang, dorang baca doa, baca Quran apa semua kan. Jadi si Zaim ni terdengar macam ada orang di luar rumah, ya, di luar rumah. Jadi dia tengok siapa yang datang kan. Tiba-tiba ada seorang lelaki lebih kurang umur 70-an. Kamu siapa? Dia cakap. Kami ni kawan Api. Ni tok ayah kah? Siapa suruh kamu datang rumah ni? Api yang suruh. Kamu jangan buat hal di rumah ni. Ini rumahku. Lepas tu
belah begitu saja. Jadi macam orang tak sedap hati lah. Lain pula tok ayah si Api ni kan. Ya, jadi malam tu si Zaim bawa lah pergi, jom kita pergi minum-minum di restoran. Jadi dong pergi minum di restoran lah. Ya, restoran kampung tu. Kemudian Zaim cerita lah, Zaim dengar, aku ndak jadilah duduk di rumah tok ayah aku tu. Pergi tinggal hotel lah ya. Dia cakap, di masjid je lah dia cakap kan. Tidur di masjid je lah. Kenapa pula orang si Api kan? Tadi aku terserempak dengan tok ayah kau. Marah-marah dia cakap dengar, jangan buat hal di rumah. Jadi si Api macam yang cuak lah, terkejut. Kemudian dia senyum. Biasalah tok ayah aku tu, dia cakap kan, abaikan siap dengar. Memang dia begitu, dia suka marah-marah. Jadi macam lain pula rasakan dimarah-marah begitu. Jadi orang tak peduli. Jadi orang tidur sajalah di rumah tu. Dan masing-masing bilik lah ya, kecuali si Zaim dengan si Zarul ni satu bilik, si Api dengan bilik lain. Jadi kedua-dua orang ni tak boleh tidur sebab orang macam tak selesa suasana rumah tu. Ya, bunyi nyamuk, ya, bunyi cengkerik, bunyi burung hantu. Jelas guys. Jadi memang suasana kampung. Tak payah pakai kipas pun sejuk guys. Tiba-tiba dorang dengar macam bunyi orang jalan. Dan keluar rumah. Pam, dia cakap, tak kan si Api. Si Api kan sudah tidur. Jadi si Zaim dengan si Zarul heran, siapa di luar? Biarlah, jangan Bobat tak tahu. Kemudian dengar macam bunyi motor. Jalan. Siapa pula? Jadi orang cuba intai tapi tidak ada orang. Dan tidak lama kemudian dengar bunyi macam kayu diheret. Tak. Tak di bawah rumah. Rumah orang dulu kan dia ada bawah kolong kan. Dia kan berumah. Jadi orang heran, siapa pula di bawah rumah ni? Jadi orang tak peduli, Bobat tak tahu. Tiba-tiba dengar lagi suara tapak kaki di luar. Tak, tak, jalan. Kemudian ke dapur. Berjalan-jalan seperti itu. Jadi diorang cuba intai. Dan bila diorang intai, diorang nampak tok ayah diorang tu, tok ayah si Api tu berjalan. Tapi memang agak menyeramkan guys. Ya, dia bergerak. Tapi dia tidak nampak diorang di bilik, dia hanya buat kerja sendiri. Jadi si Zaim dengan si Zarul ni tak selesa sudah. Sebenarnya tak selesa ni. Kemudian tiba-tiba dengar suara tok ayahnya itu macam, siapa dalam bilik? Siapa dalam bilik? Tok ayah, kami ni tok ayah, kawan Api. Kenapa kamu tinggal di rumah ni? Kenapa kamu tinggal di rumah? Besok kamu keluar dari rumah ni. Si Zaim dengan si Zarul ni pun macam yang kecil hati. Dia kena halau guys. Dia cakap, subuh ni. Dia cakap, kita keluar, kita pergi masjid, besok pagi kita keluar lah. Yalah, dengan si Zarul. Jadi orang baru tak tertidur sepagi tu. Tiba-tiba bila orang mau lelap mata, bunyi alam. Titit. Sembahyang subuh. Jadi pagi tu juga orang bersiap pergi ke masjid. Dong masuk bilik, si Api hilang sudah. Mana si Api? Tak ada sudah dia. Kali dia pergi masjid kali ya. Jadi dong si Zaim dengan si Zarul ni pergi masjid. Dan betul, si Api ada di masjid dan dong pun solat sama-sama sembahyang subuh. Dan selepas sembahyang subuh, si Api cakap, jom. Dia cakap, ikut ke rumah makcik aku. Makcik? Bukan kau kita tinggal di rumah tok ayah kah? Tiada lah, dia cakap. Semalam aku tidur di rumah makcik aku. So, dia cakap, kami saja yang tidur di rumah tok ayah kau? Ya. Kemudian si Api bagi tahu, sebenarnya yang kamu nampak semalam tu bukanlah tok ayahku, tapi itu adalah hantu raya. Biar betul Api. Ya, atuk aku mana ada di sini. Atuk aku ada berada di Pahang, dia cakap. Tapi atuk aku ni sebenarnya dia ada membelah hantu raya. So aku sengaja kenakan kamu, aku prank kamu supaya kamu nampak sendiri hantu raya di rumah tok ayah aku. Jadi apa macam bermalam di rumah hantu? Besta punya marah si Zaim dengan si Zarul. Kurang asam kau. Diorang macam mau pukul si Api tu. Tapi si Api cakap, barulah percutian kita best. Betul-betul si Api prank kawan-kawannya untuk jumpa hantu raya. Baiklah guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudara Jamil. Dia ni selalu dapat tugasannya selalu memasang kabel. Saya kurang pasti kabel apa, elektrika, internet kah, kurang pastilah. Tapi kali ini dia dapat tugasan untuk bertugas di Labuan. Jadi dia ada 3 orang rakannya, ya, si Mal dengan si Pet.
Dan mereka ambil penerbangan awal pagi. Jadi jam 10 pagi begitu durang sampai ke Labuan lah dari Kuala Lumpur. So kebiasaannya si Jamil ni ambil hotel. Tapi untuk kali tu dia try homestay. Dan homestay tu sangat besar. Ada 4 bilik dan memang sangat selesa. Jadi oleh kerana mereka datang pada awal pagi, jadi tidak boleh check in lagi lah. Tuan rumah cakap kalau mau check in pukul 3 petang. Jadi mereka letak beg saja dahululah. Diorang minta kebenaran dengan tuan rumah sebab tuan rumah tu kemas dululah homestay kan. Jadi mereka jalan-jalan dulu di Labuan lebih kurang pukul 2 petang itu. Baru diorang datang semula ke homestay dan mereka tengok, wow memang selesa lah ya. Bersih, harum dan mereka pilihlah bilik masing-masing. Jadi dijadikan cerita lebih kurang selepas maghrib begitu, diorang pun jalan keluar untuk pergi makan malam. Jadi lebih kurang jam 11 malam begitu baru diorang balik ke homestay semula. Dan bila sampai ke homestay, TV terbuka, lampu terbuka, kipas terbuka dan memang terbuka lah semua ya. Jadi diorang cakap, siapa masuk rumah kan ya. Tapi diorang husnuzon, berfikiran positif kemungkinan tuan rumah datang ke homestay tu untuk bersihkan tandas sebab dia pun ada dihubungi. Tapi pelik jugalah tuan rumah tu tidak tutup TV atau kipas apa semua kan. Jadi orang relax lah buat tak tahu. Lepas tu mereka pun berehat. Dan kebiasaan kawannya si Kamal ni selalu video call dengan awek dia lah. Awek dia di luar rumah kan, dia video call. Biasalah tu ya, orang sedang bercinta. Okay, jadi si Jamil pun tidak suspek apa-apa benda lagi dia. Keesokan paginya bila orang bangun, tengok pagi-pagi ada sudah sarapan. Ya, ada roti ikan bilis, ada kuih. Dia cakap kan, siapa beli awal-awal pagi ni? Mungkin dia cakap tuan rumah kali kan datang bawa sarapan. Kemudian dia tanya lah kawannya, Pet, Mal, kamu ada beli roti ikan bilis ni ke ikan dinian? Dah ada lah, mana ada? Di rumah siap semalam kita kan tidur. Siapa yang bagi sarapan? Dia berfikiran positif, mungkin ni package tuan rumah lah kan. Lantak lah. So mereka pun sarapan lah seperti biasa. So lepas tu mereka jalankan tugasan mereka, pasang kabel apa semua. Dan seperti biasa, malam baru diorang balik lagi ke rumah homestay mereka. Dan begitu juga, bila sampai homestay, kipas terbuka, TV terbuka, lampu terbuka ya, dengan TV-nya volume sangat kuat. Jadi pelik lagi, siapa lagi datang rumah kita? Tak kan tuan rumah kan. Jadi dia nak puas hati, dia WhatsApp lah tuan rumah. Dia cakap, bos, dia cakap kan, ada datang ke homestay ke tadi? Tuan rumah tu cakap, tak ada belanya, kami tak ada datang rumah. Okey. Jadi dia berfikir macam ada something wrong lah homestay ni. Tapi dia tak peduli lagi lah ya, tak peduli lagi. Jadi seperti biasa malam sebelum tidur apa semua, si Kamal tu call dia punya girlfriend dan tidur. Dan keesokan paginya lagi, guys, ada sarapan pagi disediakan. Terkejutkan, ada nasi lemak. Ya, ada cekodok. Dia cakap kan, siapa pergi beli lagi ni? Dia tanya lagi kawannya, si Kamal dengan si Pet. Pet, Kamal, kamu ada pergi awal pagi tadi beli sarapan kah? Mana ada, kami tidur saja semalam. Jadi siapa yang bagi sarapan ni ya? Mungkin ni package tuan rumah lah kan, untuk supaya menarik perhatian ya. Dia pun tak WhatsApp tuan rumah tu, dia berfikiran positif. So mereka makan seperti biasa dan pergi kerja. Dan bila malam macam begitu juga, semua terbuka, TV terbuka. Dia sedang pelik lah. Pelik juga rumah ni kan, rajin kat tuan rumah ni datang pergi rumah ni kan, apa semua. Jadi mereka buat dek salah. Dong cakap memang ini tuan rumah lah datang ni kan, biasa untuk kemas. Tapi pada malam tu si Kamal ni biasanya video call kan cewek dia. Tiba-tiba awet dia ni mengamuk. Siapa perempuan di belakang tu? Dia cakap, kau tidur dengan perempuan yang di homestay tu. Jadi si Kamal terang, perempuan mana ada ni? Jadi terdengarlah si Jamil, kenapa si Kamal ni macam bergaduh dengan awet dia kan. Jadi dia macam tanyalah, Mal, kenapa? Entah awet aku ni, dia cakap ada perempuan di belakang. Mana ada perempuan di belakang? Tu di belakang kau tu sebenarnya, pakai baju tidur. Jadi si Kamal cakap, dah ada siapa di belakang tu. Terus awet dia tutup telefon. Dia cakap, bila pula ada perempuan di rumah ni? Mana ada kita siap ni kan. Pelik je lah. Biasalah tu perempuan, apa bayang-bayang
orang pun orang nampak macam perempuan kalau orang cemburu. Betul juga lah cakap si Kamal, tak apalah, besok sajalah aku pujuk. So mereka pun tidur. Tiba-tiba pukul 1 pagi, TV terbuka dengan volume yang sangat kuat, dengan kipas dan lampu terbuka, padahal mereka sudah tutup. Jadi ketiga-tiga mereka ni terkejutlah. Si Jamil, si Kamal, si Pet terbangun. Apa buka TV ni? Ya, dan kipas. Heran dong, siapa buka ni? Jadi si Kamal dia tutup, dia cabut soket TV tu. Jadi si Jamil heran, mesti ada something wrong rumah ni. Dia cakapkan ada something wrong ni. Jadi dorang pun tidur semula. Dan guys, bila besok pagi sarapan sudah tersedia. Bilang si Jamil, dia cakap confirm rumah ni berpenunggu. Dia cakap dia bangun kawannya si Kamal, si Pet. Dia cakap, jom kita belah dari rumah ni. Kenapa? Rumah ni berhantu. Dia cakap, kau tengok sarapan pagi, siapa pergi beli? Ada? Kau ada pergi beli? Tak? Jadi macam mana ada tu? Dia WhatsApp tuan rumah, dia gambar sarapan tu. Dia tanya, Tuan ada sediakankah sarapan untuk kami pagi? Tiada, bilang tuan rumah. Mana ada, bilang. Kemarin tiada, bilang. Tiada. Kamulah, bilang. Mana ada siapa tinggal lagi? Dia cakap, sudah. Dorang pun tak mau kecikkan hati tuan rumah. Cuma dorang pelik sudahlah. Tidak lama kemudian, girlfriend si Kamal tu, dia screenshot rupanya video call dorang semalam dan dia send di WhatsApp. Kemudian dia tanya, ini siapa ni? Dia cakap, bila dorang tengok screenshot awet si Kamal tu, betul guys, ada kelibat perempuan di rumah mereka. Dan si Kamal cuba terangkan dengan baik-baik, aku bersumpah dengan nama Allah, tiada perempuan di rumah ini, dan apa yang kau nampak tu bukanlah manusia tetapi hantu. So mereka bagi tahu tuan rumah, mereka check out dan mereka sanggup tinggal di hotel. Dan mereka trauma dengan kejadian tersebut.